Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita dah habis dalam perbahasan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada perbahasan bab yang seterusnya, iaitu selepas daripada generasi sahabat radhiyallahu anhum, iaitu generasi tabi'in dan kemudian atba' at-tabi'in. Dalam matan Alfiyah As-Suyuti ini, perbahasan bab yang baru ini dinamakan sebagai Ma'rifatut Tabi'in wa atba'ihim, yang mana dia ada bicarakan dalam beberapa bait. InsyaAllah kita akan sambung dengan bait yang ke-703 baca sampai 709. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah: wa min mufadi ilmi dhal awwali ma'rifatul mursali wal muttasili wattabi'una tabaqatun 'asharah ma' khamsatin awwaluhum dhul 'asharah wa dhaka qaisun ma lahu nadhiru wa 'udda 'inda hakimin kathiru. Okey. Dalam bab ma'rifat tabi'in ni, mengenali tentang generasi tabi'in radhiyallahu anhum, antara faedah yang disebutkan di sini untuk kita belajar dan kita tahu tentang tabi'in, iaitu kita boleh dapat mengenali ataupun kita tahulah tentang kesambungan satu hadis tu ataupun tidak. Sebab kalau kita tak tahu generasi sahabat ataupun generasi tabi'in, maka kemungkinan kita tak boleh perasan tentang sama ada sanad itu bersambung ataupun tidak. Especially bila mana sanad dia terputus di bahagian tabi'in dan sahabat. Yang ini ramai daripada kita tak perasan. Sebab ini adalah generasi yang hampir kepada Nabi SAW. Dan ada sebahagian daripada tabi'in yang disalah sangka sebagai atba'ut tabi'in. Dan ada juga tabi'in yang disalah sangka sebagai sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan sahabat, ada orang yang menyangka sahabat-sahabat yang tak famous ini sebagai tabi'in. Jadi kalau kita tak kenal dan tak betul-betul faham dalam bab ini, kita akan lebih sukar untuk nak mengkaji sesuatu hadis, especially bila kita belajar tentang hadis mursal umpamanya, iaitu satu hadis yang difahami sekarang ni hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi SAW secara direct, yang dia tak sebut nama sahabat. Jadi ini akan menyukarkan kita untuk nak detect sama ada hadis ni mursal ataupun tidak. Inilah kelebihan kita nak belajar tentang generasi tabi'in radhiyallahu anhum, dan tak nafilah, tak dinafikan generasi tabi'in ini ramai. Ada ramai ribu-ribuan orang, dan tak semua tabi'in ini juga adalah tabi'in yang baik, kerana mereka ini bukan sebaik generasi sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita dah bagi tahu bahawa tidak semestinya bila kita kata generasi tabi'in ini kurang dari segi kedudukannya berbanding dengan generasi sahabat, bermaksud bahawa generasi tabi'in ini tak ada yang lebih alim daripada sahabat. Begitu juga bila mana kita kata bahawa generasi sahabat ini adalah generasi yang paling unggul kedudukannya secara martabahnya, tidak bermakna bahawa para sahabat itu maksum, yang tidak melakukan sebarang kesilapan. Begitu juga, maka ada daripada kalangan para tabi'in yang mana lebih alim, kalau kita nak tahu lebih faqih daripada sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun secara overall kita boleh kata kefaqihan para sahabat yang mana dikenali sebagai fuqaha, maka itu definitely lebih alim lah daripada para tabi'in. Tetapi kita pun tahu para sahabat ada ramai, ada lebih daripada 100,000 para sahabat, dan tak semuanya yang berdampingan dengan Nabi, tak semuanya yang bergelumang dalam ilmu ataupun fatwa. Ada sebahagian yang ada syarafus sahabah, dari sudut kemuliaan memiliki kedudukan ataupun manzilah sahabah itu ada, tetapi tidak bermakna jika baik dalam satu benda ini maka dia akan baik lebih daripada orang lain dalam semua perkara. Jadi kemudian kat sini dia bagi tahu wattabi'una tabaqatun 'asharah. Yang ini mengikut pembahagian Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah,
dalam kitab Ma'rifatul Ulumul Hadis, dia bahagikan tabaqat ataupun generasi level-level tabi'in ini kepada 15 tingkatan. Walaupun dalam kitab Ma'rifatul Hadis ini dia tak detailkan semuanya, tetapi kebanyakan para ulama senang cerita dia bahagikan generasi tabi'in ini kepada 3, iaitu kibarut tabi'in, iaitu generasi awal ataupun generasi besar daripada kalangan tabi'in, awsatut tabi'in, generasi pertengahan tabi'in, dan sigharut tabi'in, dan juga generasi tabi'in yang kecil. Ini kebanyakan daripada pembahagian para ulama rahimahullah. Walaupun Al-Imamul Hakim dibahagikan lebih daripada tu, mengikut kepada siapa yang dia berjumpa. Macam kita bagi tahulah, secara umum kita boleh faham sahabat ni ada sahabat besar, ada juga sahabat kecil. Tetapi bila kita bahagi secara terperinci mengikut kelebihan, maka di sana ada banyak lah. Ada juga kita kata okey, sahabat yang berhijrah awal, sahabat yang join Badar, sahabat yang selepas itu, sahabat yang masuk Islam ketika perlawanan selepas kota Mekah ditawan. Itu semua pembahagian keutamaan para sahabat. Dan tabi'in juga begitu. Cumanya tabi'in ini keutamaan mereka diukur dari sudut zaman. Siapa yang tabi'in ini sempat berjumpa dan berguru, maka di situ terletak tingkatan ataupun tabaqat tabi'in ini. Okey. Pertama disebut awaluhum dzul asyarah. Yang pertamanya iaitu tabi'in yang pernah bertemu dengan 10 sahabat ataupun pernah berguru dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Macam Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Abu Ubaidah Al-Jarrah, siapa lagi? Zaid, kan? Antara yang memang disebut dinaskan sebagai sahabat yang dijamin oleh masuk syurga. Jadi tabi'in yang pernah sampai berjumpa dengan sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga ini adalah dikategorikan sebagai tabi'in generasi yang pertama ataupun yang paling ulung sekali. Dan tak ramai kalau kita nak kata tabi'in yang pernah sempat bertemu dengan 10 ni, daripada Abu Bakar sampai kepada yang paling akhir sekali meninggal. Even Sa'id bin al-Musayyib, yang seorang tokoh tabi'in yang dipuji-puji oleh ramai para ulama sebagai tabi'in yang paling utama sekali, tabi'in yang paling faqih, tabi'in yang paling alim, tabi'in yang terbaik, even Sa'id bin Musayyib pun tak sempat berjumpa dengan Abu Bakar. Kerana Sa'id bin Musayyib meninggal tahun 94 Hijrah, dilahir pada khilafat Umar, pada pemerintahan Umar. Dan mengikut majoriti pandangan ulama bahawa even Sa'id bin Musayyib juga tak sempat bertemu dengan Umar bin Al-Khattab, walaupun sebagian ulama kata dia ada pernah sikit bertemu. Tapi Sa'id bin Musayyib yang paling top sekali dalam level tabi'in secara overall pun tak sempat untuk bertemu dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga ini, kecuali disebutkan ada seorang. Okey, siapa dia? Boleh baca? Wa akhirut tibaqi laqi anasi. Dah baca yang sebelum tu Ha? Okey. Dia kata kat sini kecuali seorang iaitu Qais bin Abi Hazim ma lahu nadhir, iaitu Qais bin Abi Hazim, yang inilah yang dikatakan yang sempat mengumpulkan ilmu ataupun berjumpa dengan ke-10 sahabat yang dijamin masuk syurga ini. Yang ini pandangan yang disebutkan oleh Ibn Khirash dan juga Ibn Hibban rahmatullahi alaihim. Tapi walaupun ini berlaku perselisihan, sebagian ulama bagi tahu only Qais bin Abi Hazim sahaja tabi'in yang pernah bertemu dengan 10 orang ni. Tetapi sebahagian juga macam Al-Imamul Hakim rahimahullah dimasukkan beberapa orang lain lagi yang mana dikatakan tabi'in yang pernah bertemu dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga ini, macam Abi Uthman An-Nahdi, Qais bin Ubad, Abu Raja Al-Utaridi dan lain-lain. Walaupun mereka ini diperselisihkan ulama sama adakah mereka ini pernah bertemu dengan 10 ini ataupun tidak.
Jadi Al-Imamul Hakim digolongkan ramai lagi lah selain daripada Qais bin Abi Hazim yang pernah bertemu dengan 10. Tetapi sebahagian para ulama melihat hanya Qais bin Abi Hazim sahaja yang pernah bertemu dengan ke-10 ni. Sebab tabi'in ada yang tak sempat, especially berjumpa dengan Abu Bakar yang lebih awal dulu. Dan pemerintahan Abu Bakar pun kita tahu sekejap je kan, 2 tahun lebih. Okey, sambung. وآخر الطباق لاقي أنسي وسائب كذا صدي وقسي. Okey. Di kat sini bagi tahu yang paling bawah pula level daripada kalangan tabi'in, generasi ataupun tabaqat tabi'in yang paling bawah, dia kata siapa yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat yang paling akhir meninggal. Kalau kita ingat pada minggu lepas kita akan ada sebut kan, kita ada sebut sahabat-sahabat yang mana meninggal paling akhir di negeri-negeri yang kita dah sebut tu. Jadi dikata kat sini, kalau tabi'in yang paling kecil lah kita kata, paling bawah tabaqat dia, iaitu di Basrah, kalau dia pernah sempat bertemu dengan Anas. Jadi tabi'in yang sempat bertemu dengan Anas, sebab Anas ni dikatakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Kemudian dikata kat sini, begitu juga Wasaibin, iaitu siapa dia? Sa'ib bin Yazid Al-Kindi. Sa'ib bin Yazid Al-Kindi, kalau kita ingat yang pernah disebutkan sahabat yang terakhir meninggal di Madinah pada tahun 91 Hijrah. Kemudian dia kata kadha Sudai. Siapa Sudai kalau kita ingat minggu lepas? Sudai kat sini iaitu Sudai bin Ajlan, iaitu Sudai bin Ajlan Abu Umamah Al-Bahili yang meninggal, sahabat kecil yang meninggal terakhir di Syam. Waqis, dia kata kat sini, maka kiaskan juga dengan sahabat-sahabat lain. Siapa-siapa yang tabi'in yang sempat bertemu dengan Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, maka dia adalah antara kategori termasuk dalam last tabi'in ni. Kalau di Mesir umpamanya Abdullah bin Harith bin Jaz' di Mekah misalnya, yang pernah bertemu dengan Abu Tufail sebagai sahabat Nabi yang terakhir sekali meninggal, maka tabaqat yang terakhir daripada kalangan tabi'in, iaitu mereka yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat yang paling muda ni. Itu bermaksud kebanyakannya tabi'in yang ni lebih muda lah, jauh lebih muda, yang mana dia hanya sempat bertemu dengan sahabat-sahabat kecil ini tadi, Anas, Abu Umamah dan lain-lain. Okey, sambung. وخيرهم أويس أما الأفضل فابن المسيب وكان العامل. Okey. Kat sini dia sebut sebaik-baik. Okey, siapa sebaik-baik sahabat? Kita dah bincang. Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Dan siapa pula tabi'in yang paling mulia sekali? Dia bagi tahu kat sini, wa khairuhum Uwais. Amal. Siapa Uwais kat sini? Iaitu Uwais Al-Qarni. Ni ramai orang pernah dengar lah Uwais Al-Qarni ni. Dia daripada satu kabilah di Yaman, yang mana Uwais Al-Qarni ni ada hadis-hadis banyak yang menceritakan tentang fadilat dan kelebihan dia. Daripada riwayat Umar umpamanya disebut satu hadis yang kata sebaik-baik tabi'in iaitu Uwais. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan begitu juga ada lagi hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan Uwais, sebahagiannya yang sahih, sebahagiannya yang dhaif, dan sebahagian juga yang palsu. Tapi apapun, Uwais ni ada satu kelebihan. Kelebihan dia iaitu dia tabi'in. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia dipuji dalam hadis. Itu satu kelebihan bagi dia. Biasanya kalau Nabi nak puji, kita nak sebut fadail manusia, kebiasaan adalah para sahabat lah, yang mana Nabi pernah bertemu. Tetapi ini Nabi sebut kelebihan-kelebihan manusia yang tak pernah jumpa dengan dia. Uwais Al-Qarni umpamanya, dalam hadis riwayat Muslim, satu hadis yang panjang, iaitu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam Bukhari juga ada cerita pasal Uwais ni, kelebihan dia, iaitu Umar bin Al-Khattab ni, dia ternanti-nanti bila zaman dia dah jadi khalifah ni, dia ternanti-nanti
siapa jemaah-jemaah yang datang daripada Yaman. Ditunggu, mungkin saling bertahun ke apa, ditunggu-tunggu, dia akan tanya, kamu daripada kabilah sekian, kamu daripada negara sekian, sampailah akhirnya kamu ni nama siapa. Bila dia bertemu, sampai 1 tahun tu dia bertemu dengan orang yang daripada kabilah ni, daripada ni, nama dia Uwais. Bila orang tu kata nama dia Uwais, dia kata, kamu ada ke satu bekas macam satu parut sopak. Dulu orang ni pernah kena sopak, maksudnya Uwais pernah kena sopak yang Allah dah sembuhkan dia, hanya meninggalkan satu spot sebesar duit dirham. So bila dia kata ada, bila Umar tengok tanda tu, dia terus pegang Uwais, maksudnya dia terus minta kepada Uwais, dia kata, doakan supaya Allah ampunkan aku, sebab aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, kalau kamu pernah jumpa dengan seorang yang bernama Uwais, dia daripada kabilah sekian, daripada negeri sekian, yang mana dia ada satu spot kesan daripada penyakit sopak yang pernah dia hidapi, yang dah telah sembuh melainkan satu kadar dirham, maka mintalah padanya supaya Allah, maksudnya ampunkan, ataupun minta dia doa. Sebab apa? Dia kata, lau aqsama 'ala Allahi la-abarrah. Kerana manusia ini, kalau dia bersumpah demi Allah untuk nak mengabulkan doa dia, Allah pasti akan kabul. Maksudnya Nabi nak bagi tahu bahawa Uwais ni seorang yang sangat makbul doa dia. Dan salah satu sebab yang dinyatakan adalah kerana dia seorang yang sangat berbakti kepada ibu dia. Kisah dia berbakti kepada ibu ni famous. Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilwatul Awliya, dan juga banyak kitab-kitab hadis yang lain, yang sebahagian daripada kisah ini ada yang tak sabit, ada yang daif, ada yang sahih. Tapi kalau saya tak pasti dari segi status dia, saya tak jumpa lagi yang kata Uwais Al-Qarni ni salah satu kisah yang diceritakan, iaitu bila dia nak berbakti pada ibu dia, kata ibu dia ni nak pergi ke Mekah kan, dia nak tunaikan impian dia. Dia nak bawa ibu dia pergi ke Mekah daripada Yaman pergi Mekah ni ribuan lah kilometer, mungkin lebih daripada 1,000 kilometer zaman dulu. Dia tak mampu mungkin nak pergi, nak ada kenderaan yang sedap-sedap. Jadi kalau dia nak pergi pun, dia kena angkut mak dia daripada belakang, ataupun kalau dia pergi pun nanti masa haji, nanti dia kena angkat mak dia. So ni cerita yang famous diceritakan oleh penceramah-penceramah. Tapi saya secara personally, saya tak mungkin tak jumpa lagi dia punya source dia, sumber dia, dan tak dapat dipastikan kesahihan dia. Sampai dia katakan dia berlatih. Dia tahu mak dia berat kan. Kalau kita kata assume mak dia kurus macam mana pun, at least mesti ada 40 kilo. Jadi kalau nak ada 40 kilo tu berat juga nak usung macam tu. Jadi dia berlatih, katakan dia berlatih bawa daripada kambing tu kecil, naik semakin besar naik bukit, nak train lah, bawa benda-benda yang berat kat belakang dia, nak bawa binatang naik, berlatih sampai dia dah kuat. Dia pun ajak mak dia pergi ke Mekah untuk nak tunaikan haji. Dan ada juga kisah yang disebutkan dia pernah nak pergi bertemu dengan Nabi. Dikatakan dia begitu rindukan Nabi, tapi dia tak sempat bertemu dengan Nabi kerana dia perlu berbakti pada ibu dia. Dia sempat pergi Sa'd, tapi dia katakan masa tu Nabi SAW berada di luar, tengah ada mungkin peperangan ataupun operasi tertentu, dan dia tak dapat tunggu lama sebab dia kena balik, tengok mak dia balik, maka dia balik kepada ibu dia. Dan macam-macam sebenarnya kisah-kisah yang diceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Ada sebahagian sahih, ada sebahagian yang perlu untuk disemak semula. Tapi apa pun, bila mana dia telah dipuji sebagai manusia yang sangat berbakti pada ibunya, yang mana doanya dimakbulkan oleh Allah kerana bakti, kita boleh bayangkanlah level macam mana bakti seorang anak ni kepada ibu dia. Dan boleh kita kata antara hadis lain yang menyokong tentang berbakti pada ibu bapa ini menyebabkan punca kepada makbulnya doa adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi cerita tentang 3 golongan yang mana sebelum Nabi dulu ni pernah diuji di tengah musafir dia masuk gua, kemudian pintu gua tu tutup kan. Kemudian salah seorang daripada dia doa dan tawassul dengan amal saleh. Dia kata dia dulu pernah
ada ibu bapa dia yang di mana dia pergi cari kayu api, dia balik lambat, dia pegang susu sampai mak dia berdiri sebelah mak dia sampai subuh tu, sebabkan dia tak mau, dia nak jaga mak dia betul-betul, dia tak mau kejutkan mak dia. Dia minta, ya Allah, kalau apa yang aku buat ni engkau redai, maka bukakanlah pintu gua ni. Allah bukakan pintu gua tu sikit. So itu salah satu hadis yang menunjukkan bahawa bakti kepada ibu ni punca kepada doa ataupun doa kita dimakbulkan. Dan kadang kita tak sedar bila mana Allah tak makbulkan doa kita. Kadang-kadang kita tak ingat, mungkin kalau kita masih ada ibu ataupun ayah, mungkin adalah benda-benda yang tak kena, yang kita mungkin kurang hak yang kita buat pada ibu bapa kita. Mungkin kita ada abaikan sikit keperluan mereka, mungkin kita tak sahut keinginan mereka, kita tangguhkan apa yang mereka mahu. Jadi tak hairanlah kalau kata Allah akan tangguhkan permintaan kita kalau kita pun tak cuba usaha untuk nak dahulukan ibu bapa kita. Sebab banyak daripada kita sekarang ni diuji. Kita diuji dengan kesibukan, kita diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan, kita diuji dengan pasangan, kita diuji dengan keluarga, macam-macam. Kita diuji yang menyebabkan kita biasanya letakkan ibu bapa kita bukan nombor satu. Sedangkan itu adalah amal salih yang paling mulia, dan banyak hadis-hadis dan dalam Quran Allah pesan kepada kita, wassaynal insana biwalidayhi. Kami berpesan, kami berwasiat kepada semua orang ni untuk nak buat baik pada ibu bapanya. Allah pesan dalam suratul Ahqaf, dalam surah Luqman, dalam suratul Isra. Ayat-ayat yang bila kita ingat kalau Allah berwasiat ni, mesti benda ni is very important. Mesti benda ni is very huge. Tapi kita pun tak pernah jumpa. Tapi kita selalu akan dengar macam mana seorang tu, kita rasa dia teruk macam mana pun, ataupun apa sekalipun keadaan hidup dia, tapi selagi mana dia jaga ibu bapa dia dengan baik, orang yang dipuji oleh mak ayah dia, yang sentiasa didoakan mak ayah dia, insya-Allah dia ni pasti ada banyak kebaikan yang kita cemburui lah. Jadi itu secret yang simple, secret yang mudah disebut tapi sangat susah untuk nak dilakukan, termasuk bagi orang yang tengah bercakap ni pun. Bukan mudah. Tapi benda tu always kita pesan supaya dia jadi satu pesanan pada diri sendiri, sebab benda ni memang susah nak dilakukan. Dan always mendapat kelebihan yang dipuji oleh sebaik-baik manusia di bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi boleh kata kalau dia doa mesti Allah akan makbulkan doa dia. So kita boleh bayang the level. Kalau dalam bahasa Arab ni dia guna perkataan qasam, law aqsama 'ala Allahi la abarra, seolah-olah macam siapa yang boleh paksa Allah? Tak ada siapa yang boleh paksa Allah, kan? Tu secara dia. Tapi uslub bahasa yang diguna ni, bersumpah dengan Allah, kalau dia memang kata Allah makbulkan ni, Allah makbulkan. Seolah-olah kalau ikut dari segi bahasa, siapa yang boleh nak lazimkan apa yang Allah nak makbul ke tak makbul ke? Tapi ni satu uslub bahasa yang nak menggambarkan tingginya, maksudnya betapa makbulnya doanya di sisi Allah. Jadi yang ini antara benda yang kita boleh ambil faedah seorang tabi'in yang dikenali sebagai manusia yang paling berakhlak, paling zuhud. Dari sudut ini dia adalah manusia yang paling afdal. Jadi macam mana pula tadi kita bagi tahu bahawa sebaik-baik tabi'in iaitu Sa'id bin Musayyib. Ini adalah merujuk kepada ilmu. Dari segi overall, dari segi diri, dari segi akhlak, dari segi kepribadian, tak ada siapa boleh tandingi Uwais Al-Qarni. Dan kelebihan itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kelebihan Sa'id bin Musayyib yang mana diceritakan, dipuji oleh ramai para ulama sebagai manusia yang baik-baik yang paling alim, ni merujuk kepada kadar keilmuan dia, kefaqihan dia. Seorang tabi'in yang dikenali sangat cerdas dan berusaha dalam nak menuntut ilmu. Kehebatan dia dalam tafsir, kehebatan dia dalam fiqh, kehebatan dia dalam hadis, itu semua ni tak boleh disangkal lagi lah. Itu Sa'id bin Musayyib. Tapi Uwais Al-Qarni tak dikenali sangat sebagai seorang yang bergelumang dalam ilmu, tetapi dari sudut kesalehan dia, dari sudut kewarakan dia, dari sudut kepribadian dia, dia tip top lah dalam bab tu. Dan kemudian
Uwais Al-Qarni ni bila dah famous sangat, dia tak mau orang kenal dia. Sebab bila Umar minta dia doa, dia kata, kamu Umar, sahabat Nabi yang high level, yang memang dijamin masuk syurga, how can you ask daripada seorang macam aku ni? Tapi yang Umar dah Nabi pesan, dia pun buat je lah, dia minta juga doa. Tapi sampai satu tahap, orang dulu bila dia orang susah, orang tak kenal kelebihan dia, manusia bila tak dikenali, maka orang mungkin tak hormat dia lah. Jadi biasa-biasa je dia ni. Sampai bila orang tahu, dia ni dah kecoh lah, pasal dia ni ke Uwais yang ada dalam hadis tu, dia ni ke Uwais. Tiba-tiba dia menghilangkan diri sikit, dia menjauhkan diri daripada orang ramai. Dia tak suka lah diri dia menjadi tumpuan, dia tak suka mungkin orang mula start puji, dia pun takut jugalah. Walaupun tak salah kita minta seseorang itu doakan kita, tetapi kalau sampai dia menafikan tawakal kita sendiri, sampai menyebabkan kita ni depend pada amalan orang lain, itu mungkin akan menjadi satu kesalahan. Jadi Uwais tak mau benda-benda tu berlaku. Dan satu hari dikatakan bahawa dia meninggal ketika perang Siffin, iaitu pada tahun 37 Hijrah, iaitu bersama dengan ketika pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. So itulah detik-detik yang dikatakan kewafatan Uwais Al-Qarni. Okey, sambung. على كلام الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروتي خارجة وابن يسار قاسمي أوفى أبو سلامة عن سالمي. Okey. Dalam bab ini pula dia cerita tentang fuqaha as-sab'ah. Ulama yang faqih bertujuh. 7 orang yang paling dikenali di zaman tabi'in, iaitu di Madinah Al-Munawwarah, sebagai tokoh fuqaha yang paling dihormati dan menjadi rujukan. Kalau macam sahabat dulu kita ada sebut Abadillah. Siapa Abadillah? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, siapa lagi? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud tak masuk, Abdullah bin Amr. So Abdullah bin Mas'ud kita beritahu dia jauh sikit dia punya level dia. So ini Abadillah daripada kalangan sahabat. 4 orang bernama Abdullah yang terkenal lebih kurang standard dia punya umur dia, yang dikenali sebagai rujukan fuqaha ataupun ilmu lah pada zaman tu. Jadi kemudian pada generasi tabi'in, mereka ini semua kecuali seorang adalah anak-anak kepada sahabat, cucu juga kepada sahabat, yang mana mereka ini adalah orang yang paling faqih di Madinah dan menjadi rujukan. Bila disebut fuqaha bertujuh, merujuk kepada mereka ni, sebabkan ini kira yang paling big lah pada zaman tu. Kalau kita senang, dia ada istilah, kalau kata syaikhain di sisi ulama hadis merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Syaikhain dalam mazhab Syafi'i ada juga ada punya maksud dia. Syaikhain mungkin di Arab Saudi sebelum ini juga mungkin merujuk macam contohnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu kita kata macam yang ada dia punya level lah. Okey, kalau fuqaha bertujuh ni siapa dia? Yang pertama kat sini dia kata Ubaidillah, iaitu Ubaidullah ni siapa dia? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, iaitu kita boleh kata sebagai cucu saudara kepada Abdullah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Mas'ud ni juga seperti atuk saudaranya, iaitu dia seorang yang buta. Dan juga dia ni buta tu tak pasti. Abdullah bin Mas'ud tak pasti dia buta tu tak. Itu Ummi Maktum. Tapi dia ni adalah juga muallim Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah guru kepada Umar bin Abdul Aziz. Ni Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah ibn Mas'ud. Kemudian yang kedua siapa? Dia kata kat sini Salim bin Abdullah bin Umar, iaitu cucu kepada
Umar, anak kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi dia anak kepada sahabat, cucu kepada sahabat yang besar. Yang mana Sa'id bin Musayyib bagi tahu Salim bin dia kata anak daripada kalangan anak-anak Umar bin Al-Khattab yang paling menyerupai Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar. Dan daripada kalangan anak-anak Abdullah bin Umar yang paling menyerupai Abdullah bin Umar iaitu Salim. Jadi ini kelebihan Salim bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat yang memang terkenal sahabat, seorang sahabat yang sangat wara', yang sangat tawadhu', yang sangat zuhud. Sampai kita kata Ibnu Umar ni sahabat yang dia tak mau, dia pihak berkecuali lah. Masa konflik-konflik yang berlaku di kalangan para sahabat, kan, di era Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Umar antara yang berkecuali. Dia memang dia daripada kalangan sahabat yang menjauhi daripada konflik-konflik ni. Tetapi dia adalah someone yang big. Dia ada name. Sahabat-sahabat akan rujuk kepada Ibnu Umar. Tapi dia banyak menjauhkan diri. Dia tak mau join. Itu dia punya prinsip dia lah. Itu pendirian dia. Jadi kita tak boleh kata, oh, orang macam ni tak ada manhaj ni. Ataupun tak ada pendirian ni. Tak, itulah manhaj dia. Manhaj dalam isu tu dia tak mau mengeruhkan lagi keadaan ataupun terlibat dalam fitnah ketika itu. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang paling, antara yang paling strong ikut sunnah Nabi, ikut segala benda. Sampaikan dalam banyak benda-benda yang yang bukan kita kata kategorikan sebagai sunnah, itu pun dia pergi follow juga. Kan, kat mana dia tahu Nabi pernah kencing, kat situ dia kencing juga kan. Padahal itu bukan benda yang dituntut dalam agama, tapi nak kata dia punya semangat yang sangat-sangat tinggi. Ibnu Umar, apa sahaja hadis yang didengar daripada Nabi dia akan cuba apply kan. Kalau dia sampai dia sanggup bagi dia punya kenderaan dia di dalam satu perjalanan, dia bersama dengan dia punya sahabat dia tengah naik di tengah padang pasir perjalanan tu, dia terjumpa dengan seorang badui. Dan bila mana orang badui dia kata, aku macam ingat-ingat kau ni bukan sahabat ayah aku dulu ke, Umar. Orang badui tu pandang, dia tak kenal lah Abdullah bin Umar, tapi dia kata, ya, aku sahabat Umar dulu. Ibnu Umar bila tahu pasal tu, dia bagi tahu khadam dia ni, bagi dia keldai ni yang kita tengah naik sekarang ni, dia buka serban kesayangan dia bagi ni juga pada dia ni. Sahabat dia ni bagi tahu, kenapa kamu bagi keldai kegemaran kamu yang kamu suka tunggang dia masa mana kamu nak rehat. Macam kita kata kenderaan kita merempit lah kan, kita bosan naik kereta pergi jalan-jalan, favourite. Setiap orang ada kenderaan favourite dia. Cuma zaman tu dia gunalah kuda favourite, keldai favourite ke, unta favourite ke. Tu pun ada, walaupun dia tak ada branding Porsche ke apa ke. Tapi dia ada kelebihan. Kita pun ada orang macam tu juga, kenderaan favourite ni dia jarang pakai. Dia letak kat rumah, Mercedes, BMW tu, semua dia pasang. Bila ada event kenduri kahwin ke, tu kereta-kereta tu keluar kan. Kalau pergi kedai-kedai Giant ke apa, tak mau bawa kereta-kereta macam tu, nanti busuk kan. Kalau ada orang nak bagi durian, jangan berbau kereta kan. Dia ambil kereta yang tak apa sayang. So semua orang ada dia punya kendaraan. So bayangkan Abdullah bin Umar, jangan kita fikir keldai boleh lah bagi kan. Itu zaman tu itulah benda yang paling berharga di zaman dia. Kita sekarang ni ada kereta macam tu. Zaman akan datang, mungkin orang dah memiliki private kereta terbang ke apa, kita tak tahu. Dia akan tengok, kereta Mercedes, tak ada apa lah. Macam tu juga. Tapi bagi kita yang hidup di zaman kita, inilah kenderaan-kenderaan yang paling berharga. Ibnu Umar bila dibagi keldai yang dia sayang, is something yang big. Bila dia bagi lagi serban yang memang dia akan pakai, macam kita kata baju kesayangan lah. Ada manusia ni dia ada baju-baju favourite dia. Kalau dia pergi kedai Pak Abu belakang tu, dia pakailah pagoda. Tapi kalau dia pergi majlis-majlis function, dia akan pilih dia akan buka dia punya closet balik kan. Ini yang lawa, ini. Dia bagi je. Lepas tu Arab Badui tu membelik kan. Dia ambil lah, dia bagi kan. Tapi kawan ni kata, kenapa kamu bagi pula dekat dia yang kamu suka ni? Dia kata, sebab aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min abarril bir. Dia kata antara darjah bir yang berbakti pada ibu bapa ni yang paling tinggi, dia kata, untuk dengan berbakti
seseorang itu kepada ahlu wuddi abih, iaitu dia kata untuk kita berbakti pada keluarga kepada kawan ayah kamu. Jauh tak dia punya ayat. Nabi tak kata berbakti pada kawan-kawan ayah kamu. Nabi sebut kawan kepada keluarga kepada kawan kepada ayah kamu. Nak means jauh lagi tu. Sebab kalau Nabi nak bagi tahu berbakti kepada kawan ayah kamu, okey, no problem, sebab dia kawan ayah kita. Itu pun kita dah banyak dah tak detail bab tu. Ini kan keluarga dia yang kita pun mungkin tak kenal, sama yang jauh. Tapi Nabi nak bagi tahu itu antara darjat bir yang paling tinggi. Sebab tu Ibnu Umar bagi. Kita hari ni mungkin benda ni kita tak ambil berat. Dan kita pun tak didik anak-anak kita untuk nak amalkan benda ni. Sometimes benda simple. Kadang-kadang anak kita sekarang tak peduli. Kadang-kadang kawan kepada ayah datang rumah, kita tak didik anak kita untuk datang, salam, hormat, raikan tetamu tu, kawan kita, untuk nak didik dia supaya itu salah satu daripada cara dia berbakti pada ibu bapa. Tapi anak-anak kita sekarang, kalau kawan mak ayah dia datang, dia buat tak tahu, dia duduk bilik main PS ke apa ke, dia main game ke whatever, dia tak peduli pun. Kalau turun pun tunduk-tunduk, cabut terus kan. Tak ada dah dia orang, ataupun kita sendirilah, tak ada dah kita rasa nak memuliakan, menghormati kawan-kawan mak ayah kita. Itu baru kawan-kawan mak ayah kita, belum keluarga dia lagi yang kita tak kenal siapa kat belakang tu. Tapi ini satu benda yang kita tak perasan. Tapi Nabi mention, sebab ia akan menjaga sum'ah ataupun nama baik kepada mak ayah dia. Bayang, kita pun sama kan. Bila kita pergi rumah orang, kawan kita pergi rumah kawan, dia tengok anak-anak dia Masya Allah baik-baik. Tiba-tiba anak dia datang bawa air seorang ni, layan kita. Padahal dia orang ni mungkin age mungkin muda lah. Ni datang ni sembang dengan kita ini. Kita pun terus berkenan. Boleh buat menantu tak ni? Itu nak kata rare-nya spesies tu. Tapi kebanyakan anak-anak kita tak macam tu kan. Kalau ni dengan kawan ayah dia pun tak peduli, buat tak tahu ni geng tak boleh sembang ni. Ni geng masjid, aku geng merempit. Lain-lain. Tapi kadang-kadang kerana benda ni dia tak perasan boleh menggembirakan mak ayah. Mak ayah mana tak happy bila ada orang kawan-kawan puji anak dia anak yang baik. Puji, Masya Allah, anak kamu pandai kamu didik. Macam mana dia macam ni? Tapi benda ni kita tak perasan. Jadi kadang kita kalau khidmat kepada mak ayah kita dalam bab ni sahaja, itu pun dah sangat baik. Dan kita tak kenal. Kadang kita tak kenal pun kawan mak ayah kita. Ni story lama mak ayah kita dulu. Tapi sometimes kita nak muliakan dia. Jadi bila dapat hadis ni, ini benda-benda yang saya cuba amalkan juga dulu bila mana dengar pasal hadis-hadis ni. Masa saya duduk Madinah lalu umpamanya, kadang mak bagi tahu kan, dia kata ada kawan ni nak pergi Madinah, dengarnya anak dekat Madinah. Kita tak kenal pun kawan mak ayah tu siapa, tu kawan-kawan lama dia semua. Jadi kalau dia pergi ke Madinah, mak excited lah. Dia kata kalau kau pergi Madinah, jumpalah kawan mak ni. Kita kalau ikut, tak kenal pun siapa dia, tapi demi yelah, mak mesti kita tahu dia mesti rasa macam seronok, excited. Jadi saya cuba juga, walaupun esok tu exam dengan tangan penuh dengan buku, dengan file, pergi juga hotel, jumpa dengan dia, bawa dia pergi kedai kambing, belanja makan, jalan. Masa tu terlupa esok tu ada exam. Tapi lepas tu kita duduk, saya memang sampai dia happy. Walaupun first time kita kata jumpa, dan kita buat macam tak ada gap, macam seolah-olah macam dah lama kenal. Walaupun mungkin dia dah lebih tua daripada, jauh lah, dia dah age umur mak ayah kita kan. Tapi kita serve dia, esok lagi lepas exam pun kita datang jumpa lagi, apa yang dia nak, cuba ni. Dia happy. Terus dia happy, balik. Bila dia puji dekat mak ayah kita happy. Tapi dia punya masalah tu nanti bila dia kata dia nak jadi nak bermenantu dengan kita. Tu sudah. Itu start kita je kan. Macam mana aku nak cakap. Tapi itu adalah tanggungjawab kita. Kita happy. Sebab tu kawan-kawan saya, kalau kata kebanyakan kawan-kawan saya adalah yang tua-tua. Semua kawan-kawan level-level mak ayah saya dulu. Sebab dulu banyak kenal dia orang daripada kita serve dia orang. Masa mesra dengan makcik-makcik tua,
dengan pakcik-pakcik tua ni. Kadang kita visit je. Saya visit kadang. Saya sampai ke Riyadh pun. Masih ada lagi, bila ada kawan-kawan mak ayah sudah datang, kita datang, sembang, duduk, pergi ke tempat dia, bawa anak semua. Macam kawan lama. Kalau kita fikir dari segi umur, jauh lah. Orang yang dah dekat ataupun 60 dengan umur kita jauh. Tapi bila ada that kind of communication, dia happy. Bila dia happy, dia cerita pada mak ayah kita, mak kita happy. Mak kita bangga, ayah kita bangga. So itu dah cukup untuk nak kita menggembirakan mak ayah kita. Dan itulah salah satu bakti yang kita boleh buat. Benda yang tak memerlukan sangat lah wang ringgit. Perlulah sikit kadang-kadang kalau nak beli hadiah tu. Tapi taklah burden sangat. But yang penting adalah macam mana attitude kita untuk nak ni. Sebab tu kalau kita ada anak pun biasakan juga is kalau ada tetamu-tamu kita, ajak dia orang datang, salam. Yang mana boleh salam tu, salam dengan tetamu, minta duduk sat, raikan, sembang, jangan bagi orang Melayu ni mungkin kadang-kadang dia ada dia punya budi pekerti yang tinggi sangat. Sometimes dia block juga kita kata apa, conversation ataupun nak mesra tu. Sebagai contoh, orang Melayu ni dia ada panggilan kan. Orang Arab ni senang, anta, anti, anta, antuma, antum, antuna, dah khalas kan, beres. Anta ya syekh, dan orang Melayu, aku nak cakap saya ke, kalau kita ni Islami sikit nak bunyi ana ke ana ni tak respect. Ada orang dia kata ya ana ni macam biadab pula kan. Kalau cakap orang tua, ada juga saya ke, aku ke, engkau ke, anta ke. Lepas tu nak panggil orang tu pula, nak cakap pakcik ke, abang ke, tuan ke, encik ke. Itu pun kadang-kadang orang Melayu tu terlalu concern. Ada orang yang cepat terasa hati bila tersalah sebut ni kan. Saya dulu ada masa dulu baru kahwin dulu lah, belah-belah family isteri dulu. Diorang ni kadang-kadang kita kejumpa pakcik kepada isteri, pakcik tu muda je lah, nampak muda lah. So kita pun kadang serba salah, aku nak panggil abang ke, aku nak panggil uncle ke, nak panggil pakcik kan. Masa baru kenal. Bila kita nampak muda sikit, bagi kita mungkin dia lagi suka panggil abang kot. Tak, ada orang tak suka dipanggil nampak tua sangat, especially orang perempuan ni, makcik pula aku muda lagi lah. Dia tak apa nak ni. So bila kita kata abang, dia lelaki tak kisah sangat. Isteri kadang-kadang dia bukan pak abang lah, dia pakcik tau. Okay. So maksudnya itu benda-benda yang kadang-kadang kita serba salah. Aku nak panggil apa? Nak sebut abang ke, pakcik ke, uncle. Saya ada kawan umur 60. Baik sangat saya, sahabat saya. Dia lebih mesra saya panggil dia abang. Dan bila saya ni normally bila baik dengan somebody tu, family dia semua okay lah. So dengan family dia, ada yang 60 lebih, ada yang 70 lah. Dia ni saya panggil abang. Adik-beradik dia saya nak panggil apa? Kan lah, saya dah dilema dah, tersepit juga somehow kan. Aku nak panggil dia abang juga, kan dia takut ke, dia kata dia dah, umur dia dah tua betul. Aku nak panggil uncle ke, pakcik ke, kan yang adik dia aku panggil abang pula, ini pula nak panggil apa pula kan. Saya pun dah confused. Sekejap isteri dia sebagai akak, suami dia sebagai pakcik. Sekejap isteri dia jadi makcik, suami dia jadi abang. Saya pun dah confused, pening. Tapi itu biasa kadang-kadang dalam kita punya budaya Melayu ni lah. Arab senang je, anta je semua kan. Anta, ana, ikut domir je, khalas. Dia tak ada macam dia senang je macam tu. Dan dia bukan jenis yang ni sangat, berlapik-lapik sangat. Kemudian kadang-kadang kita orang Melayu ni kadang-kadang dia ada gap, kadang-kadang gap umur. Gap umur tu sikit-sikit kan ada jadi penghalang. Jadi kadang-kadang nak mewujudkan budaya mesra tu susah. Arab ni kadang-kadang budak kecil dia pun power. Budak kecil dia sembang orang tua memang superb lah. Budak kecil tu dah macam orang tua. Sebab tu dia boleh tegur relax ke. Kalau dia nak baling batu kat kita pun dia boleh bating batu. Dia tak kisah. Tu Arab punya style. Jadi inilah yang kadang boleh menyebabkan kita kadang dengan kawan-kawan mak ayah kita rasa macam segan sikit, kita rasa macam susah sikit nak ni. Sebab kalau kita
So, mungkin saya dulu dah lama duduk kat negara Arab, dah biasa. Jadi kita lagi mudah berkawan dengan orang tua lebih mudah. itu pengalamannya lah. Okey, itu apa tadi kita cerita pasal siapa tadi? Ibnu Umar. Ini anak dia Salim. Okey. Kemudian dia kata Salim Urwah ni siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Dia adalah adik kepada Abdullah bin Zubair. Dia pernah riwayat hadis daripada abang dia, dan dia pernah riwayat hadis daripada ayah dia, Az-Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair adalah, kita kata, salah seorang daripada tabi'in yang paling alim dan arif tentang hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling faqih dengan fiqh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Urwah bin Zubair ni juga sahabat yang tabi'in, yang mana dia bagi tahu antara konsisten dia, setiap hari dia akan baca rubu' al-Quran. Dia akan baca 1/4 al-Quran. Means kalau 30 juzuk bagi 4 round, mungkin 8 juzuk ke. Betul tak, Mat? 8 kali 4 32, 7 juzuk lah. Sekitar 7-8 juzuk dia akan baca every day. Tu Urwah bin Zubair. Dalam keadaan dia seorang yang faqih, yang alim, yang dahsyat, ini masih ada lagi masa untuk nak bersama dengan Al-Quran. Kemudian kita tengok lagi Kharijah. Dia kata kat sini dalam bait 709, Kharijah wa ibn Yasarin Qasimin. Kharijah ni siapa? Kharijah bin Zaid Al-Ansari, seorang yang sangat saleh, seorang yang dipuji, banyak ibadahnya. Wa ibn Yasar, siapa nama dia sebenar? Sulaiman ibn Yasar Al-Madani. Sulaiman ibn Yasar Al-Madani. Dia adalah satu-satunya daripada geng bertujuh ni yang bukan daripada kalangan anak sahabat. Yang lain ni semua anak-anak sahabat ni semua yang tadi. Salim bin Ibn Umar, Kharijah bin Zaid. Nama-nama yang kita sebut tadi ni, so far ni semua adalah anak kepada sahabat. Sulaiman bin Yasar ni tak. Tapi dia seorang yang sangat alim, yang ulama banyak melihat dia adalah second alim selepas daripada Sa'id bin Musayyib. Itu pun Sa'id bin Musayyib, bila orang tanya kepada dia satu-satu masalah, dia selalu akan dia akan cornerkan kepada Sulaiman bin Yasar. Dia kata, "Idhhabu ila ibn Yasar." Pergilah kepada Ibn Yasar ni. Fa inna ma baqiya al-yawm ahad a'lam minhu. Dia kata sesungguhnya tak ada orang yang masih hidup pada hari ni yang lebih alim daripada dia. Itu pujian daripada Sa'id bin Musayyib kepada Sulaiman ibn Yasar. Okey. Kemudian yang seterusnya dia kata Qasim. Siapa Qasim kat sini? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ayah dia Muhammad bin Abu Bakar, sahabat kecil. Datuk dia Abu Bakar. Maksudnya bolehlah dia kalau zaman sekarang dia orang berbangga kan. Dia boleh lawan dengan Salim lah. Datuk aku Abu Bakar, datuk aku Umar. Dia boleh main-main macam tu lah. So ini cucu kepada Abu Bakar. Qasim dia antara murid-murid kepada Abadillah berempat ni. Dia belajar daripada semua Abadillah ni, tidak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas kan. Jadi dia belajar daripada Abadillah ni semua, dan dia adalah salah seorang yang dikatakan juga selain daripada Urwah bin Zubair, manusia yang paling alim dengan hadis-hadis Aisyah. Tak dinafikan lah, because of dia cucu kepada Abu Bakar, keluarga kepada Aisyah lagi lah. So Urwah dan Qasim ni, dua-dua ni daripada saudara mara lah, kita kata saudara mara. Sebab Urwah bin Zubair pun family. Sebab Zubair kahwin dengan siapa? Asma kakak kepada Aisyah. Asma dan Aisyah adik-beradik, anak kepada Abu Bakar. Jadi dia ni satu family. Kemudian kat sini dia kata au fa Abu Salamah, ataupun yang ketujuh ni ulama khilaf lah. Ada yang kata Abu Salamah. Maksudnya dia ulama khilaf. Sebenarnya ada 9 orang yang disebut. Cumanya khilafnya ada berlaku pada 2 orang, Qasim dengan Abu Salamah. Ada yang kata Abu Salamah patutnya yang ketujuh. Ada yang kata Qasim.
Dia kata Aufa Abu Salamah. Siapa asal Abu Salamah kat sini? Abu Salamah dia adalah anak kepada Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman bin Auf, iaitu yang meninggal pada tahun 94, yang mana dipuji sebagai min sadati Quraisy, di antara macam orang kata orang besar lah Quraisy. Mana taknya bapa dia tycoon besar kan, Abdul Rahman bin Auf, billionaire lah orang kata. Dia anak VIP, tapi dia bukan macam anak VIP biasa. Anak VIP biasa dah rewang lah, naik Ferrari kulu kemari. Dia anak orang kaya yang mana menjadi antara tokoh tujuh tokoh fuqaha yang terkenal di Madinah. Abu Salamah Abdul Rahman bin Auf ni puji dia ramai para ulama. Sebahagian orang digantikan Salamah dengan Salim. Ini semua perbahasan yang lain lah. But apa yang kita boleh tengok daripada ke-7 ataupun 8, 9 nama yang kita sebut daripada kalangan fuqaha ini, kita boleh tengok similarity. Similarity dia adalah bi'ah keluarga yang saleh. Bila mana ada bi'ah keluarga yang baik, ada mak ayah, maka dia anak-anak insya-Allah akan terdidik dengan baik. Ramai orang tak perasan, anak-anak banyak mencerminkan sikap ibu ataupun ayah dia. Dia mesti ada karakter yang lebih kurang sama, petik daripada mak, petik daripada ayah ke. Yang ni sama, yang ni sama. Adik-beradik ni ambil ini pula. Dan kadang-kadang bila kita tengok anak kita pun dia ada karakter macam kita juga. Sometimes depends, sebab betul lah apa yang Nabi bagi tahu, ibu bapa lah yang mencorakkan anak tu. So anak tu macam mana dia besar, dia tengok mak ayah dia, macam itulah dia akan contohi. Kalau dia tengok mak ayah dia asyik jerkah, duk menjerit, duk hamput, anak tu mesti akan follow macam tu. Dia ada some relate to DNA lah. Some dia dapat iktisab, maksudnya dia belajar, dia maksudnya dia mendapat ilmu laduni tu. Dia bukan sampai tu. Dia boleh diperolehi secara dia learning. Sebahagian mungkin karakter dalaman, mungkin DNA dia begitu. Saya pun boleh perasan tang mana saya ikut mak, tang mana saya ikut ayah. Mungkin tang ayah ni saya jenis nak mencari barang. Itu ikut saya tahu ni, bila tengok ayah saya mencari-cari barang, kadang-kadang nak tergelak. Dia macam aku kat ni. Tapi kita macam ni sebenarnya. Masa ada benda-benda ni different. Satu benda, tapi kadang-kadang tu ya, kadang kita sembang sama ayah. Dia orang kadang yang ni kau ikut ni kau ikut ni. Ni tak, ni ikut mak, ni ikut bapak. Kadang-kadang dia sebut macam tu. Kadang-kadang gaduh-gaduh, kau apa semua yang buruk daripada aku itu kadang daripada dengan mak selalu gaduh gitu tak mak. Itu baiklah apa. Tapi tu karakter. So sometimes karakter tu tak pasti secara tafsiran, benda tu diperolehi secara makrifat ke tak. Tapi dia benda yang macam dah ada dalam diri masing-masing. Tu bukan syariat jugalah. Tapi kita tengok bi'ah yang saleh macam ni, anak cucu ayah yang baik, insya-Allah kita dapat yang. Sebab tu kalau kita nak anak yang rajin, kita kena ada sikap yang sama. Kalau kita nak suruh anak kita rajin jadi ulama, jadi ni, kita sendiri duk rewang kan. Macam mana kita nak didik minat anak kita tu untuk nak bersama. Kita nak anak kita rajin membaca, tapi kita tak provide suasana membaca tu untuk anak-anak kita. Kita nak anak-anak kita cintakan majlis ilmu, tapi kita tak pernah bawa dia pergi majlis ilmu. Kita bawa pergi mall, pergi wayang, begini. Jadi dia akan suka ke arah tu lah. Kalau nak pergi, kadang-kadang kita nak pergi masjid, kita rasa renyah kan. Leceh lah budak-budak ni. Kang dia lari sana sini, kang hilang lah, kang dia bising lah, kang apa kan. Kita pun malas. Nanti kita hilang fokus. So kita biar anak ikut mak lah. Jadi dia pun ikut mak. So inilah kita kata, kalau kita tengok overall semua begitu, dibesarkan daripada keluarga yang baik, maka insya-Allah dapat membentuk anak-anak yang baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi next pada bait yang seterusnya, habiskan bab ni lah insyaAllah. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.